Okay, are we live? Let me check. Alright. Yes, we are. Hey, we are live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Hari ini 4 hari bulan 12, 2020 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1442. Bersama saya sekali lagi bersama saya Ahmad Syian Fazli bin Khairi, jurulatih STEM EduSpace untuk siri ke-6. Dari guru ke guru. Ni kira macam musim kedua lah. Sebelum ni kita dah ada buat daripada bulan 6 sampai bulan Ogos. Kita dah panggil pelbagai ahli panel. Kita kalau tengok kita punya sesi FB Live, kita ada 2 sesi FB Live. Yang pertama sekali kita ada sesi FB Live mengenai kerjaya dalam STEM. Untuk kejayaan dalam STEM kita ada panggil orang-orang yang telah terlibat dalam industri STEM sendiri ataupun yang telah sedang berkhidmat. Jadi sebelum ni kita mempunyai Dr. Amar, dia bekerja sebagai quality assurance dekat sebuah kilang semiconductor. Kemudiannya kita mempunyai saudara Ifwat yang saya rasa dia telah menyiapkan dia punya masters di UK dan selamat kembali dan bekerja di Malaysia. Yang ketiga kita ada sesi kejayaan dalam STEM mengenai sains sukan yang kita telah menjemput saudara Akif untuk bercerita tentang sains sukan dan macam mana kita nak belajar sains sukan dan apa peluang-peluang kerjaya dalam sains sukan. Tapi hari ini kita ada satu lagi sesi Facebook Live, kita panggil dari guru ke guru. Jadi ini sesi FB Live yang paling banyak lah saya rasa. Dia ada, sekarang hari ini kita dah siri ke-6 dah. Sesi FB Live. Kita ada yang pertama sekali, kita ada Cikgu Saiful yang kita punya kira-kata penceramah tetap lah untuk sesi FB Live ni. Sebelum saya terlupa, baik saya saya ucapkan terima kasih kita ada 3 view bagi siapa yang baru menonton kita punya Facebook Live, terima kasih. Bagi siapa yang baru like atau follow EduSpace ni, EduSpace ni sebenarnya sebuah penyedia perkhidmatan latihan untuk kanak-kanak dan juga dewasa. Kursus untuk kanak pencen pun ada, jangan terkejut, kita ada macam-macam kursus. Program signature kita berkisar mengenai STEM, sains teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk budak-budak sekolah rendah sampailah ke matrikulasi. Untuk bukan dewasa ada program team building, untuk strategi retreat, khusus komunikasi. Kalau nak tengok senarai penuh kita punya program, boleh tengok ke kita punya website yang dibuat ketika MCO www.eduspace.com.my. Sial, panjang iklan itu. Jadi hari ini saya sangat beruntung kerana saya disertai oleh Cikgu Aliza Alexander Sivanatnam Salim. Itu apa saya panggil Cikgu Aliza je. Selamat malam Cikgu. Ya, selamat malam. Hai Sian. I'm good. Macam mana sesi PDPR? Oh, challenging, mencabar dan menjadikan saya lebih kreatif sebenarnya. Ya, jadi itulah sebenarnya COVID ni mula kita fikirlah satu bebanan, tapi sebenarnya dia ialah external force untuk kita berubah, kita menjadi lebih kreatif. Kita jangan fikir-fikir yang negatif, kita dah berubah, kita dah acquire macam-macam knowledge. Betul tak Cikgu? Betul. True, very true. Jadi malam ni saya nak buka cerita kita mengenai saya nak sedut kembali lah daripada program dari guru ke guru ke-5. Masa tu kita ada Cikgu Saiful bercerita mengenai multiple intelligence. Macam mana kita ada 6 domain kebijaksanaan tu kan. Jadi kalau kita perhatikan masa untuk program di sekolah kan, pengajian yang biasa, kita mungkin nilai maksimum 1 atau 2 jenis kecerdasan. Tapi apa yang dicadangkan oleh Dr. Saiful ialah kurikulum tu, bila adanya kurikulum tu kita boleh menilai lebih daripada
apa yang kita boleh nilai dalam peperiksaan tu. Mungkin kita tengok macam mana apa behavior kita punya murid-murid, macam mana dia boleh kolaboratif, macam mana dia boleh buat pembentangan kan. Jadi co-curriculum ni ialah satu benda yang tak boleh ditinggalkan. Dia complementary. Kita ada ilmu, kita ada kurikulum. Jadi bila kita gabung tu barulah kita kemenjadian pelajar tu, macamlah kita ada dalam plan pembangunan pendidikan kebangsaan tu. Kita nak dia menjadi, dia boleh navigate masa dia dah besar nanti. Jadi saya nak bawa kembali tuan-tuan dan puan-puan masa kali pertama saya jumpa Cikgu Aliza. Masa tu saya dijemput untuk buat sesi perkongsian untuk murid-murid Pandu Puteri. Ada sekitar 80 orang pelajar. Kita ada dua sesi lah. Kita ada sesi hands on dan juga ada sesi perkongsian oleh Dr. Nohaliza daripada UM. Kita ada astrophysicist untuk memberi inspirasi kepada adik-adik kita untuk meneruskan dalam bidang STEM kan. Jadi bila saya dan tim saya pergi ke program tu, dalam program Pandu Puteri tu dia ada satu itinerary yang besar ditampal kat depan hall tu. Saya tengok hari pertama pendaftaran, lepas tu program STEM malam tu habis. Tamat satu hari kan. Jadi hari keduanya pula dia ada sesi-sesi perkongsian mengenai keselamatan. Dan juga saya tak pasti ada hari ketiga ke dalam hari yang ataupun dalam hari yang sama, murid-murid ni akan dibawa macam dia bukan simulasi, dia orang akan pergi sendiri. Ini sebab sekolah di Lembah Kelang, mereka akan menaiki KTM komuter sendiri daripada stesen KL Central pergi ke Batu Cave dengan adalah polis wanita yang mengekori tu. Jadi saya dan tim saya rasa mind blown bila kita tengok ada satu program yang sangat mantap yang menyediakan kanak-kanak perempuan, menyediakan dia orang ke alam dewasa nanti. Jadi saya rasa kalau saya ada anak ataupun tim-tim saya ada anak perempuan, saya confirm akan masukkan dalam program yang sama kan. Tapi saya tak mau cerita lebih-lebih kan. Saya nak bagi dekat Cikgu Aliza buat ceritakan pasal program ni, apa objektif utama dengan program ni dan apa pengisiannya. Silakan Cikgu. Thank you Shihan. Well, yes, tu kali pertama, bukan, tu kali kedua saya jumpa Shihan actually. Okay, so kami telah jemput tim Shihan untuk berkongsi tentang project science. So aktiviti tersebut kita panggil dia sebagai cuti pasukan. So sebelum saya bincang what is cuti pasukan, just sedikit penerangan tentang Persatuan Pandu Puteri Malaysia. So selalu bila kita sebut Pandu Puteri, ramai yang selalu kaitkan dengan perkemahan, ikatan, masakan, tu je. Okay, basically it's just that. Tapi sebenarnya Pandu Puteri ataupun any co-curriculum sebenarnya ada skop yang lebih banyak. Okay, so Persatuan Pandu Puteri Malaysia sebenarnya merupakan sub daripada World Association of Girl Guides and Girl Scouts yang bertempat di UK. Dan kita adalah salah satu negara daripada 150 negara yang mempunyai ahli dalam 10 juta ahli. Okay, dan kita punya modul sebenarnya sangat komprehensif dan holistik, dan kita sebenarnya ada aktiviti selain daripada perkemahan dan ikatan, we also have macam self-defense, kita ajar basic human rights, hak-hak asasi manusia and so on and so forth. So dalam Pandu Puteri Malaysia, biasanya murid-murid sekolah akan melalui a step towards anugerah harapan untuk sekolah rendah, and untuk sekolah menengah mereka akan ke anugerah Pandu Puteri Diraja. So kalau lihat kita punya penaung diraja adalah Raja Permaisuri Diraja kita, iaitu Tunku Hajah Aziza. So program yang Shihan join tu merupakan salah satu elemen keperluan which is called cuti pasukan untuk murid-murid sekolah rendah. And as Shihan cerita, setiap hari tu ada itinerary dia tertentu, tapi dia bukan tetap. Dia ikut kepada kreativiti guru yang menganjurkannya.
So pada hari tersebut, I think bila Shihan datang tu, it was basically girls in STEM, Hari Girls in STEM. So that's why we had a STEM element di situ. And then on the second day was actually a World Refugee Day. So yes, on that day, so kita membawa murid-murid keluar daripada comfort zone dan akan ke sesuatu tempat, dan sepanjang perjalanan tersebut murid-murid terpaksa buat macam like treasure hunt. Look what is around you. Perhatikan orang, and then go and survey about different culture. So that is mostly about memahami orang lain. And then pada malam tersebut sebenarnya murid-murid telah menyiapkan sebuah, we call it a shoebox, untuk diberikan kepada kanak-kanak jalanan, Yayasan Chowkit. So yang tu memberikan mereka hubungan dengan komuniti luar. So bukan sekadar just untuk mereka seronok buat sendiri, tapi kita memberi mereka sebuah it's like empathize, berempati dengan orang lain dan juga merealisasikannya juga. And then on the third day was about sexual violence, keganasan terhadap wanita. Dan pada hari tersebut we have a module called Stop the Violence, hentikan keganasan. Dan pada hari tersebut kami telah melaksanakan aktiviti tersebut. So these 3 days telah menyentuh kemahiran dari aspek individu, berkomunikasi dengan community, dengan kawan, dan also mempertahankan diri mereka mengetahui hak asasi mereka. So that was cuti pasukan that Shihan and the gang actually came, and you enjoyed the session. Yes, that was cuti pasukan. Itu satu perkara yang menarik sebab kalau mengikut pengalaman saya, mengikut program masa saya bersekolah lah mungkin sekarang dah banyak berubahnya. Mungkin kita terlalu mengikutkan pattern yang lama. Macam cikgu kata tadi, kalau pengakap ke Pandu Puteri, ke unit uniform, dia mengenai ikatan, dan aktivitinya mungkin bersifat dalam lingkungan itu je, dia tak pergi keluar. Jadi saya sangat bersetujulah dengan modul yang telah dibina ni. Dia ada masukkan elemen empati tu. Salah satu perkara yang tidak diajar dalam buku teks, tidak diajar di mana-mana sekolah, tapi dalam kurikulum lah kita boleh masukkan. Tapi akhirnya yang empati itulah yang kita akan bawa masa kita nak bekerja tu nanti. Kita faham situasi orang ni macam mana kan. Macam mana cikgu boleh terfikir untuk masukkan tiga elemen ni, ataupun siapa yang terlibat dalam pembikinan modul ni? Every camping ataupun setiap aktiviti yang kita buat, satu tim pemimpin kita panggil akan bergabung untuk berbincang idea, dan disebabkan guru-guru pemimpin-pemimpin tersebut telah melalui program sendiri, bukan saja di Malaysia tapi di overseas and everything. So bila we come together, we try to put a creative mind kita, and we want to give what the students need, apa yang mereka perlukan untuk masa depan mereka, not what we learn in the textbook. Okay. Betul. So that's why when you have a team, kolaborasi dengan guru-guru sendiri, you come up with very good ideas. Yes. Itu satu perkara yang cantik lah bila kita tengok ketiga-tiga modul tu kan. Tapi itu dari sudut pembinaannya. Dari sudut penerimaan murid pula macam mana? Kalau macam dalam program STEM tu, mungkin pada awalnya dia sedikit dry sebab mungkin lebih akademik. Tapi bila kita punya penceramah Dr. Nur Hasliza tu bercerita pasal Korea tu, Korea kan. Jadi mereka berminat, dan juga disambung dengan program hands on ni kan. Jadi macam mana penerimaan murid-murid terhadap lagi 2 hari tu? So throughout the 3 days, as I said, kita bawa diorang outside their comfort zone. So it's like a challenge to them. And
definitely mereka sangat berseronok and they see it as a challenge for themselves. So bila diorang balik tu adalah cerita orang ni pergi sini, saya jumpa orang tu, and I remember di Batu Caves they were the spotlight. Semua pakai baju kuning and dalam 80 orang kat sana semua nak ambil gambar dengan diorang, and they were like not shy to speak to anyone. Bersuara dengan orang, interview orang, they were so lagi happening daripada cikgu-cikgu kat sana. And when they came back with the sharing session, macam it gives them more confidence, lagi yakin untuk bersuara, untuk memberikan idea mereka. So that's the most important thing dalam Koko. Dalam Koko, kita tak restrict, ni betul, ini salah. Kita mencungkil bakat mereka. And also kita tak paksa. Kita tengok apa yang budak boleh buat. And that's why they always work in a team selalunya. Bila cikgu bercerita pasal semua orang berpakaian kuning tu, saya ingat macam ada satu kartun tu, apa kartun Minions. macam bukan Magdalene, bukan, dia sekawan kanak-kanak perempuan ni duduk di asrama tapi semuanya pakai baju warna kuning. Okay. I don't remember the title, yes. Tapi tak ingat kan, nampak macam dia orang ni selalu dalam satu grup, dah ada satu cikgu dia yang guide dia kan. Ni saya teringat pasal benda tu kan. Jadi bila diorang dah melalui ketiga-tiga hari ni, diorang makin terbuka, nampak kolaboratifnya. Saya tengok masa hari pertama, masa dalam program STEM tu lah mula macam agak malu-malu sikit kan, tapi bila mereka dah mula berkongsi ataupun tengok macam mana nak buat tangan ni kan, jadi dia orang mula cakap-cakap, walaupun kita boleh nampak antara budak ni sebenarnya dia ada dalam pembesaran yang berbeza, keluarga yang berbeza kan. Jadi dia orang boleh bergabung dan juga boleh buat pembentangan pula pada hujung tu kan. Kalau kita tengok dari sudut polis pula, macam mana dia orang punya reception mengenai macam cikgu nak buat program ni, adakah dia orang excited ke apa ke, ataupun adakah ini kali pertama dah banyak kali dah ke cikgu buat program macam ni? Setahu saya through KTM Ride baru first time. Itu pun untuk budak sekolah rendah was the first time. So Rela dengan polis yang ikut kami hingga Batu Caves pun, mereka pun excited. And and also they orang interview budak and asking them pergi mana ni, what you do, and and kids pun berinteraksi dengan mereka. So you can see the communication between them. Ada setengah tu walaupun stay dekat KL tak pernah naik train, tak pernah naik public transport. It's the first time for them. And tak pernah pergi Batu Caves. So it's an experience for them as well. Yes. Memang sangat cantik lah kalau kita tengok ketiga-tiga hari tu, cikgu pada hari ketiga tu ada modul mengenai sexual apa? Yes, stop the violence kan. Kalau bagi siapa yang dah follow Cikgu Aliza melalui Facebook ataupun dia punya media sosial, dia mesti nampak banyak post-post yang mengenai stop the violence tu. Dah berapa lama cikgu dah terlibat dalam program yang macam ni? Mungkin sebelum dalam keluar daripada Pandu Puteri lagi dah terlibat kan? Ni macam mana? Saya dari sekolah rendah memang Pandu Puteri, tapi sebelum jadi cikgu lah di Kuala Lumpur, memang di universiti pun dah mula involved dalam this element of stop the violence dengan children's rights. So masa tu saya di Penang, dan saya berkolaborasi dengan Women Center for Change di situ, dan kami telah buat sebuah program di bawah kementerian, di bawah Menteri Pulau Pinang, the Ministry of Penang, which is called White Lily. And dari situ telah mula perjalanan saya untuk hak asasi, gender violence, gender equality. And then when I was in KL, joined Pandu Puteri, and until today my journey is there with sexual violence and harassment.
Jadi mungkin saya rasa kita punya penonton di luar sana mungkin dia tak berapa familiar sangat dengan topik Stop the Violence tu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa yang dikongsikan kepada murid-murid kita dalam modul Stop the Violence ni. Yes. So kalau lihat modul yang dibuat oleh Panda Putri, selalunya dia sangat friendly untuk budak dan dia akan reka modul ikut tahap murid-murid. Okay, so we have modul untuk sekolah rendah, menengah dan untuk dewasa juga. So untuk sekolah rendah saya bagi contoh, sekolah rendah we will talk about sentuhan baik, sentuhan tak baik. So kalau cikgu pendidikan kesihatan di sini mesti tahu topik tu ada dalam kurikulum. So Koko berkaitan dengan kurikulum juga. So we talk about sentuhan baik dan tak baik. And also we teach them how to say no. Sebab murid-murid selalunya kalau orang buat sesuatu segan sangat nak cakap no. Even kita sebagai dewasa pun kalau kita hadapi any sexual violence, selalunya orang yang rapat dengan kita dan kita tak dapat nak cakap no. So we teach them that say no. Yeah. And then we teach them jenis-jenis keganasan yang boleh berlaku kepada mereka tanpa diketahui. Dan siapa yang mereka boleh rujuk jika mereka rasa mereka melalui isu ni. And setiap kali kita buat program begini, kita akan pastikan environment kita selamat. Mesti ada seorang kaunselor and kita akan pastikan ada perjanjian what we speak in the group stays in the group. So bila kita ada safe environment, that's when we actually discuss things and banyak cerita pernah kita dengar melalui program-program begini and pernah kami tolong juga murid-murid begini melalui all these modules that we have done. So that's why I say co-curriculum is very important sebab kita nak detect benda-benda macam ni. Ya, dia sebenarnya satu ruang yang selamat lah sebab bila kita dalam kelas mungkin kita nampak cikgu tu ada autonomi, ada struktur kan. Jadi mungkin murid-murid dia susah sikit nak membuka cerita apa semua. Dalam co-curriculum ni dia lebih tak informal, jadi dia lebih mudah untuk membuka. Dan melalui program ni juga mungkin ada channel-channel yang kita mulakan dengan penceritaan dulu, kemudian ada dia punya workbook dia mungkin dia kena isi, kemudian baru kita boleh buat intervention kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan perempuan penonton semua, cikgu-cikgu kita jemput Cikgu Aliza pada malam ini untuk memberi inspirasi dan juga idea kepada guru-guru di luar sana untuk buat program mengenai Stop the Violence untuk terlebih-lebih lagi untuk kanak-kanak perempuan kan. Saya mengajak lah kalau tuan-tuan dan perempuan, para guru semua kalau berminat boleh buat modul yang sama kan. Kita tak perlu nak tunggu Panda Putri ke. Saya rasa program sini untuk rukun tetangga pun boleh, perpustakaan daerah pun boleh buat, ataupun kalau dekat rumah-rumah keagamaan pun saya rasa kena patut buat benda ni supaya benda ni lebih meresap. Dan benda ni dia bukan tidak relevan, dia sangat relevan dengan apa yang berlaku sekarang, lebih-lebih lagi pada zaman moden ni kan. Jadi dalam kalau kita tengok Facebook cikgu juga kan, cikgu mungkin follower cikgu dah biasa tengok hashtag seminggu dua ni cikgu ada menggunakan hashtag 16 days of activism dan not her fault, dan satu yang ketiga lagi saya tak ingat yang apa. I'm here for her now. I'm here for her now. Terima kasih cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa mesej di sebalik 3 hashtag ni. Yes, sure. Tapi sebelum tu Syihan, just a little bit of sharing yang Syihan kata boleh buat modul Stop the Violence. So just a sharing, saya pernah buat program tu untuk budak lelaki dengan budak perempuan kat sekolah saya ketika waktu Koko. So buat untuk semua orang. So ia boleh capai girls and also boys. And jika nak modul-modul Panda Putri, it's available untuk semua orang.
boleh didapati di website, so boleh digunakan oleh siapa-siapa di mana-mana. So kita tak kedekut in that sense, so it can be used by anyone. And cikgu pun tak payah fikir sangat nak buat aktiviti apa. So time koko Betul. selalunya cikgu rasa alamak hari ni nak buat apa? Jomlah buat ikatan. So instead of buat ikatan, ambil modul dari website Pandu Puteri, buat. And also boleh dapat rencana, boleh dapat sijil. So it's like 2 in 1 boleh buat kat sekolah. Yeah. So just about that. Okay. So jawab soalan Shihan tadi tentang hashtag-hashtag yang saya post. So sekarang adalah hari yang dipanggil sebagai 16 Days of Activism. So 16 hari of activism, di mana ia bermula pada International Day of Elimination of Sexual Violence dan akan berakhir pada International Day of Human Rights pada 10 Disember. So sepanjang 16 hari ini, jika nampak bukan saja social media saya, tapi a lot of macam WAO, Women's Aid Organisation, Sisters in Islam, so all these organisation akan bersepadu untuk melancarkan program-program untuk 16 hari ini. Okay. And MO dia ialah untuk mempertahankan tentang hak-hak asasi wanita terutamanya, and also gender-based violence. So selalunya orang selalu kata, alah Pandu Puteri is about girls. You know, kalau aktivism ni semua tentang perempuan. But actually no. Kalau lihat 16 Days of Activism ni, kita mempertahankan hak lelaki juga. Tapi masalahnya majority perempuan. Minority je lelaki. Tapi also pernah ada kawan dan kenalan yang lelaki yang pernah dirogol juga. So you know, kes seksual untuk budak lelaki pun wujud. So we need to be aware of that as well. So that's what the 16 Days of Activism is about. Dan yang follow me on my Facebook page, ada activity pack di share. So boleh download, boleh buat dengan murid-murid. So sekarang PDPR, yang tu senang je. Just send dekat murid and murid boleh lengkapkan aktiviti tersebut. It's something very simple. Tapi impact dia adalah sangat besar sebab murid-murid akan memahami konsep yang baru iaitu dikenali sebagai victim blaming. So tahun ni tema dia ialah victim blaming. So kepada mereka yang not aware apa tu victim blaming, so sebagai contoh lah, seorang perempuan dirogol. Okay. Selalunya kita punya stereotype, kita akan kata, oh yelah dia pakai pendek-pendek ataupun you know, dia yang menonjol-nonjol. So it's victim blaming. Padahal yang melakukan aktiviti itu adalah lelaki juga. Tapi blame dia semua kepada perempuan. So it's called victim blaming. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu yang kita mangsa dan kita di blame for what we are doing. And it also can be for bullying. Bully kat sekolah pun sometimes kita rasa kita kena bully sebab kita yang bersalah. So that's called victim blaming. So itulah 16 Days of Activism dia. So sebenarnya esok akan ada satu sesi dengan World Association of Girl Guides and Girl Scouts, di mana saya akan membentangkan tentang situasi victim blaming di Malaysia bersama 6 buah negara lain. So jika anda free bolehlah berkongsi pendapat juga di sana sebab it will be on YouTube live. Yes, share. So that's 16 Days of Activism. Dia melalui YouTube boleh saya tahu dia punya timing dia pukul apa cikgu? Sama masa seperti hari ini pukul 9 hingga pukul 10. Baik tuan-tuan dan perempuan, guru-guru semua, jangan lupa esok ada sesi bersama kita kata Kesatuan Pandu Puteri Dunia lah mengenai 3 hashtag tersebut. Itu lebih kita boleh nampak sisi yang lebih global bukan setakat di Malaysia saja. Dekat luar sana mungkin ada yang lebih teruk, ataupun kita boleh berkongsikan macam mana intervention yang dibuat oleh negara-negara maju. Dan yang paling penting sekali, kita sokong dan tengok Cikgu Aliza yang akan buat pembentangan esok. Esok 5 hari bulan 12 pukul 9 malam di YouTube Kesatuan Pandu Puteri Dunia lah WOC. Betul Yes. WAGGGS.
Wax. WAGGS. Baik, Yes. baik. Wax. WAGGS. Kalau tuan-tuan dan perempuan baru guru semua nak tahu, lebih lanjut boleh tengok di Facebook Cikgu Aliza lah untuk tengok poster yang lebih lengkap dan apa itinerary dia. Berbalik kepada kita punya topik ni tadi, cikgu telah uh, petik satu minda saya mengenai kita bukan melindungi wanita saja, kita melindungi lelaki juga. Jadi ramai orang terlepas pandang perkara ni kan, sebab victim ni dia boleh jadi apa-apa gender. Malah mungkin saya tak segan nak cakap sebab mungkin saya mampu untuk menahannya. Mungkin saya sendiri pun pernah diganggu secara seksual oleh pekerja-pekerja Bangladesh. Tapi saya bolehlah buat benda tu lawak kan, sebab mungkin saya boleh lupakan. Tapi orang lain mungkin tak mempunyai capability psikologi yang sebegitu. Kalau untuk orang-orang lain, apatah lagi kalau kita tengok apabila dah besar kan, di tempat kerja contohnya kan, ditekan oleh orang yang berjawatan lebih tinggi, kita susah untuk bercakap benda tu. Itu mungkin pengalaman pengalaman personal saya lah kan. Jadi kalau kita tengok situasi sekarang, sekarang banyak kita buat aktiviti di rumah, betul tak? Kita kalau murid-murid pun banyak kerja buat sekolah di rumah kan. Mungkin mereka ni terdedah juga dengan gangguan-gangguan, bukanlah kata gangguan seksual lah, mungkin ada penderaan ke apa di rumah oleh mungkin orang-orang yang rapat. Mungkin abang, mungkin ayah, mungkin pakcik, mungkin atuk kan. Mungkin cikgu boleh bagi pesanan sikit macam mana mungkin ada jiran ke ataupun orang dalam ahli dalam komuniti kan, macam mana kita boleh bantu mangsa ni dalam situasi PKP ni lah. Yes. So I mean like saya pernah ada discussion ni dengan PKM saya di sekolah, like bincang like sexual violence and penderaan di rumah, and I mean sebelum berbincang tentang apa yang jiran boleh buat, just nak kaitkan dengan Koko sikit lah. So kalau kita dah beri pendedahan kepada budak sebelum ni, at least diorang tahu mana nak dapat sokongan. So that's why Koko is important, like because dalam bilik darjah kita dah ada PDP nak buat, nak target syllabus. So Koko is the time where kita duduk berbincang benda-benda begini, which is very important for life skills. So let's say yang tu tak dibuat lagi, so jiran-jiran cuba tengok-tengokkan apa yang budak tu buat. Okay, bila parents tak ada ke, try to get them, bincang dengan mereka, sembang-sembang dengan mereka. Sometimes murid-murid begini yang didera akan ada macam signs, boleh tengok lebam ke, and also talk to them apa rasa mereka and all these things. And also bagi cikgu-cikgu, kalau boleh call parents nak cakap dengan budak. So like for me personally, I cuba buat online face to face dengan setiap budak saya. So at least nampak muka, nampak environment mereka macam mana. So that's very important. Yeah. Jadi kita, sebab saya terfikir topik ni sebab saya terbaca sebuah artikel di surat khabar di mana dia kata panggilan talian-talian hotline macam Talian Nur meningkat masa tempoh MCO ni. Jadi sangat penting lah untuk kita sebagai ahli komuniti kita ambil tahu, lebih-lebih lagi kita anak-anak ni yang masih membesarkan, mereka mempunyai masa depan yang lebih jauh untuk mereka kan. Janganlah kita patahkan dia orang punya dia punya masa depan awal-awal lagi. Jadi itu and kadang-kadang like kita selalu rasa sebagai ahli komuniti, tak payah masuk campur lah, it's okay, tak apa. Tapi sometimes terlalu lambat, something might happen, sesuatu nasib tak berbau kan, I mean that's the pepatah kan. So
So be alert. Kita cuba kalau tahu ada anak, kalau dah tahu keluarga tu bagaimana, like definitely there will be signs. So bila-bila masa cuba ketuk pintu, sembang dengan budak tu, that will be the best thing. Kadang-kadang itu pun betul juga kadang-kadang kita nampak mungkin kurangnya interaksi ibu bapa dan juga anak sebab sekarang ni anak-anak kita kata generasi gadget kan, di mana dia orang spend too much time on gadget, main Mobile Legend lah dan sebagainya. Mungkin sebabkan teknologi tu kita kurang berinteraksi dan kita kurang tahu masalah dia. Mungkin ada yang ibu bapa misalnya bolehlah pergi ambil tahu mengenai anak-anak ni kan. Jadi kembali kepada kita punya topik macam co-curriculum ni kan, mungkin ada tak cikgu punya pesanan ataupun untuk inspirasi para guru kat luar sana kan. Mari kita gunakan peluang ni untuk untuk meningkatkan kemenjadian murid kita. Well, satu je, like for me personally, co-curriculum adalah satu platform untuk murid-murid. Nombor satu untuk mencukir bakat. Nombor dua ialah untuk memberikan keyakinan kepada mereka. So gunalah masa yang 2 jam yang kita ada setiap minggu tu untuk murid-murid untuk dua benda ni. Sebab personally dalam Pandu Puteri sendiri, sepanjang saya tahu, kita telah hasilkan ramai gadis yang berpotensi tinggi yang telah mewakili negara ke United Nations untuk bersuara tentang hak-hak wanita pada usia 16 tahun, 17 tahun. So itu adalah disebabkan oleh apa yang kita berikan sewaktu koko. So gunakanlah peluang tu untuk mencungkil bakat anak-anak. And also untuk cikgu-cikgu, like for Pandu Puteri, guru-guru sendiri ada latihan-latihannya. Bukan sekadar di Malaysia je. Like for myself pun saya pernah pergi ke Philippines untuk belajar kurikulum baru, untuk belajar leadership mindsets. So kita jangan anggap benda tu sebagai something yang lain. Kita when I go for this program, saya balik, saya cuba masuk dalam PDP, saya masuk dalam KOKO. So cikgu sendiri pun kena sentiasa meningkatkan kemahiran mereka supaya kita pun dapat selaras dengan murid-murid. And kita tahu minat mereka. And also untuk murid-murid sendiri, know your rights. Tahu hak-hak anda. So bila anda tahu hak anda pasti dapat mempertahankan diri anda. So that is very important for all students out there. Memang cantik sekali cikgu telah sentuh salah satu objektif EduSpace mengadakan program dari guru ke guru ni ialah kita nak cuba membawa idea nafas baru kepada cikgu-cikgu bahawa pembelajaran bukan berhenti selepas cikgu menamatkan degree dalam pendidikan kan. Kita perlu upgrade. Mungkin selepas ini minggu hadapan kita ada satu lagi cikgu saya telah menjemput satu lagi cikgu yang boleh menjadi contoh kan, di mana dia lepas satu persijilan dia akan ambil satu persijilan lagi. Dia tak akan berhenti. Kalau ada persijilan yang baru dia akan ambil. Bukanlah memang sudah tentu kita tak semua dapat apply kepada murid kita kan, tapi apabila kita tahu macam-macam perkara tu, minda kita lebih terbuka dan kita boleh nampak lebih banyak lagi peluang-peluangnya. Macam cikgu kata tadi, boleh juga diselit dalam PDP, betul tak cikgu? Tak payah nak cerita pasal kurikulum kan, ini kita kata pembelajaran abad ke-21 lah kan, dia lebih lagi lebih mantap kan. Jadi saya pasti kita ada follower kita ni mungkin dah saya dah semangat dengar sesi perkongsian bersama cikgu kan. Mungkin mak bapak ke juga kan kata mungkin cikgu boleh ulangkan sekali lagi di mana diorang nak dapatkan resource untuk belajar mengenai, bukanlah kita kata nak ikatan kita nak cerita pasal end the violence ni kan, stop the violence ni. Mungkin cikgu boleh share sekali lagi?
Okay, so modul-modul Pandu Puteri, bukan sekadar end the violence je, stop the violence je. Kita ada program untuk cyber safety, kita ada tentang environment, ada banyak. We have a lot. So as I said, Pandu Puteri is holistic, ada banyak. Kita even ada program CSI pun ada. So kalau nak modul-modul dia ada 2 tempat. Satu ialah website Persatuan Pandu Puteri Malaysia ataupun website WAGS, WAGGS. So, dua website ni boleh dapatkan semua bahan-bahan dia yang boleh digunakan oleh siapa-siapa pun. Ini menambahkan lagi saya punya kekaguman sebab ada cyber security tu lagi kan. Sebab saya memang dalam perancangan untuk mencari panelis dalam cyber safety sebenarnya. Sebab sekarang kita ibu bapa pun mungkin not well equipped in cyber security kan. Yes. Tambahkan lagi murid-murid dah ada akaun, kadang-kadang akaun Google, akaun Microsoft yang diberikan oleh kementerian kan. Macam sekarang dah banyak interaksi dia orang secara online. Macam mana pula kita nak nak menjaga diri dalam dunia online kan. Itu pun penting. Yes, true. Penting kan. Ini That's right. lengkap. Yes, lengkap. True. Yes. Also ada lagi satu sharing like in the sense of melihat kemenjadian murid. So just nak share like tahun lepas Pandu Puteri Malaysia kami telah jalankan kempen tiada no brides under 18 untuk menghentikan perkahwinan kanak-kanak. Dan kumpulan murid yang terlibat adalah dari sekolah rendah hingga pemimpin. Dan kami semua telah berkumpul di parlimen bersama Dr. Mazli untuk mempertahankan objektif kita ni untuk menghentikan perkahwinan kanak-kanak. So kemenjadian murid tu nampak bukan saja di sekolah tapi also di komuniti untuk satu isu yang global. So itulah yang kita nak untuk kemenjadian murid. Dan proses yang dilalui oleh murid-murid tu, mula-mula dia orang kena memahami apa tu perkahwinan kanak-kanak. And then they created posters. Lepas tu, they presented the posters in Publica for a fiesta. And then, kita buat perarakan di parlimen. So all this gives them more experience, memberikan mereka pengalaman dan also keyakinan untuk menjadi seorang yang lebih confident dalam hidup. Cikgu telah mengingatkan saya mengenai satu perkara yang cikgu dah kongsi sebentar tadi, di mana cikgu cerita pasal salah satu modul cikgu telah kongsikan dengan pelajar perempuan dan juga pelajar lelaki kan. Jadi saya nak tahu juga apa reception pelajar-pelajar lelaki dalam kalau cikgu melaksanakan program tersebut. Okay, so program yang saya laksanakan was Stop the Violence. So kalau actually on that day yang kita buat program tu, selalunya if ada boys dengan girls, selalu boys lagi dominant daripada girls. Selalu begitu kan. And on that day pun sama. Walaupun topik dia Stop the Violence, saya nampak budak lelaki lagi more into it untuk bersuara and memberikan pendapat mereka. So I was like really shocked. So nampak modul yang dibuat tu bukan saja sesuai untuk lelaki perempuan tapi also untuk lelaki. And at the end of it mereka faham certain things they should do and should not do. And bila kita buat Stop the Violence, dia terus berkaitan dengan bully juga. Sebab elemen-elemen dia hampir sama. So kes bully di sekolah I think terlalu banyak, nak sebut pun tak boleh. So bila kita buat program ni, indirectly dia membantu untuk membanteraskan kes bully di sekolah juga. So ini kita kira in broad sense lah, bukanlah setakat keganasan seksual saja, tapi keganasan bully itu pun dikira sebagai itu juga. Jadi memang sangat penting lah saya rasa saya sangat setuju lah dengan penglibatan murid lelaki dengan wanita kan. Sebab kalau kita nak menghentikan satu perkara ni, sebagai contoh lah, kalau kita nak kata nak menghentikan pencemaran air di Selangor lah kata kan, dia bukan nak kata, dia bukan mesti satu pihak. Dia bukan daripada pengilang saja, bukan.
Semua pihak kena main peranan. Mungkin daripada lawmaker, daripada pengilangnya, daripada penguat kuasanya dan diri kita juga kan. Jadi memang inilah benih-benih yang kita cuba semaikan pada murid-murid ni. Jadi saya rasa itu saja kita punya sesi perkongsian pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian hari ini. Terima kasih Syihan. Thank you so much. Saya harap And malam ni lebih terinspirasi. Yang pertamanya ialah para pendidik lah supaya upgrade diri anda, belajar benda-benda yang baru. Bukan ilmu ni bukan kita dapat untuk kita saja, kita boleh share pula kat kita punya murid. Yang keduanya ialah ingat co-curriculum ni bukan ialah penghalang untuk jadi cemerlang. Sebab akhirnya yang kita nak tu ialah kemejadian pelajar. Kemejadian pelajar ni bukan saja diukur mengenai bilangan A, tapi macam mana dia yakin untuk buat pembintangan, contohnya dia tahu macam mana nak navigate di dalam dunia yang serba tak tahu ni. Betul cikgu? Mungkin cikgu ada kata-kata akhir sebelum kita pergi ke ada slot rahsia. Okay, so for me, first and foremost, terima kasih sudi mendengar. And also ambillah peluang during PKPB ni untuk mencuba pelbagai platform-platform yang baru, and also always believe that kita perlu memberi ilmu kepada murid-murid untuk masa depan mereka. Yes. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada cikgu untuk perkongsian sebentar tadi. Saya harap benih-benih ini dia akan berlipat kali ganda. Macam Tok Guru training saya kata ni, dia kalau kita berkongsi ni, dia takkan pernah habis. Dia macam sayang. Sayang tu tak pernah habis tapi dia multiply. Kalau mungkin kita share untuk satu dengan satu, mungkin saya je dengar, tapi dalam platform ni ramai orang dengar. Jadi multiply lah perkongsian tu, lagi banyak ilmu yang kita dapat insya-Allah. Jadi tibanya kita dalam sesi rahsia kita cikgu. Sebenarnya saya nak buat pengenalan sikit lah dalam sesi rahsia kita ni. Dalam hari Selasa, hari Isnin kot. Hari Isnin lepas saya telah post satu teka-teki di page Facebook EduSpace MY. Baik, kalau saya boleh paparkan kat sini. Tu. Mesti ada nampak kan kalau cikgu-cikgu di grup cikgu sains kreatif ke, Teachers Collection ke, ataupun pendidikan STEM Malaysia, mungkin ada nampak teka-teki ni kan. Isi semua kotak ini dengan nombor 1 hingga 9. Pastikan hasil tambah 3 kotak sama dengan 15. Jadi dia punya undang-undang ni senang je. Isi semua kotak ni dengan nombor 1 hingga 9. Satu kotak, satu nombor saja, dan nombor yang kita gunakan tu dia tak boleh berulang-ulang. Jadi ada orang memberi respon, ada yang dia bagi like saja. Terima kasih kepada yang memberi respon kepada kita punya teka-teki ni. Jadi dalam saya punya teka-teki ni, saya sengaja tinggalkan kalau tuan-tuan dan perempuan penonton semua nampak, saya ada 7 baris saja. Ada 3 garis melintang, 3 garis menegak dan 1 garis diagonal. Jadi adalah beberapa orang yang telah memberi cadangan jawapan, tapi saya nak tunjuk saya punya cadangan jawapan yang ideal lah bagi saya. Ini dia. Kalau saya tengok, betul tak? Okey. Kotak yang tengah dia mesti nombor 5 dan kotak nombor 1 dia paling kanan sekali. Cara apa yang bijaksananya dengan cara saya menyusun nombor-nombor ni ialah bukan setakat ada 7 saja, tapi kedua-dua melintang tu pun hasil tambahnya 15 juga. Jadi dia lebih gempak. Mungkin ada orang yang tak perasan tapi saya sengaja tinggalkan. Tahniah kepada siapa yang mencuba. Minggu depan kita ada satu lagi teka-teki yang baru, insya-Allah akan di-share dalam hari Isnin atau hari Selasa, dan jawapannya akan di-share pada sesi perkongsian FB live kita pada hari Sabtu jam 9 malam. Kata
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada cikgu. Okay, nanti kan kita punya sesi FB Live seterusnya hari Sabtu 9 malam. Minggu depan hari Sabtu pula. Hari ni kita awalkan sebab kita beri ruang pada cikgu. Minggu depan kita ada tetamu khas. Dia kata dia main game tapi sebenarnya belajar. Jadi parents rasa anak saya main game ke belajar ni? Nanti kan poster-poster di grup-grup Facebook cikgu nak tahu. Kalau nak tahu kita punya jemputan minggu depan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you. Bye.